Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita berhenti di mana? Muka surat 63. Dan kita akan masuk perbincangan seterusnya, dan perbincangan seterusnya adalah masih lagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, dan insya-Allah kita akan meneruskan dengan hadis ke-80. Hadis ke-80 adalah hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin waghfir lil muadzinin. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud seseorang imam adalah penjamin, manakala muazzin adalah orang yang diamanahkan. Lalu Nabi SAW mendoakan para imam dan para muazzin dengan doa, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut perbincangan di sini, penulis membawakan syarah kitab Al-Tirmizi ataupun Tuhfatul Al-Ahwazi, kitab daripada syarah hadis-hadis Imam Tirmizi. Antara lain dimaksudkan, apakah yang dimaksudkan dengan penjamin, imam seorang yang penjamin. Beliau mengatakan yang dimaksudkan orang yang penjamin adalah orang yang menjaga dan melihara kesahihan solatnya makmum. Dan orang yang diamanahkan para muazzin. Apa yang dimaksudkan dengan para muazzin? Muazzin adalah orang yang diamanahkan. Bermaksud amanah dengan waktu-waktu solat. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di sini dapat kita melihat bahawasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, antara lain ada dua golongan. Golongan pertama adalah para imam. Nabi SAW mengatakan, al-imamu dhaminun. Seorang imam adalah seorang yang penjamin. Di sini dapat kita lihat dua golongan tersebut, imam dan muazzin. Siapa yang dimaksudkan dengan imam? Imam kalau kita lihat dari segi ibadah ataupun daripada ibadah solat, orang yang mengimamkan solat. Imam solat. Dia itu adalah penjamin. Siapakah yang dimaksudkan dengan muazzin? Muazzin adalah orang yang melaungkan azan.
yang kita sebutkan pada hari ini sebagai para Bilal. Hari ini kita sebutkan mereka itu Bilal. Hakikatnya dari segi bahasa, mereka itu adalah muazzin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang imam itu penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan, para muazzin mereka diamanahkan untuk melaungkan azan pada waktu-waktu yang ditetapkan. Bilakah mereka melaungkan azan? Mereka tidak boleh melaungkan azan sebarang waktu. Mereka hanya melaungkan azan pada waktu yang telah ditetapkan. Telah masuk waktu, maka mereka laungkan azan. Maka apabila kita berada di masjid dengan laungan azan, kita dah tak perlu pertanyakan dengan muazzin. Kau pastikan tak? Kau pastikan ke tidak? Jadi bagaimana muazzin nak tahu dia telah masuk waktu sebelum melaungkan azan? Bagi muazzin, dia kena pastikan kerana para jemaah yang berada di masjid atau kalau muazzin yang berada di kampung, orang kampung nak menantikan laungan azan. Dan dengan azan, maka mereka pun tunaikan solat. Kalau dari segi hakikat bila masuk waktu, kita dah belajar dalam bab fiqh. Bilakah masuk waktu subuh? Masuk waktu subuh dengan terpancarnya fajar shadiq. Kemudian terbit matahari. Bilakah masuk waktu zuhur? Masuk waktu zuhur apabila matahari tergelincir ke arah barat. Bilakah masuk waktu asar? Waktu asar apabila bayang-bayang sama panjang dengan objek. Kita dah belajar, ingat lagi tak? Objek 1 meter, bayang-bayang 1 meter, masuk waktu asar. Bilakah masuk waktu maghrib? Apabila matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Bilakah masuk waktu isyak? Apabila matahari dah terbenam, nampak kemerah-merahan di awan. Apabila merah-merahan semua hilang, masuklah waktu isyak. Muazzin nak kena pastikan tengok teropong. Dah masuk zuhur ke belum? Asar ke belum? Itu amanah. Contoh para jemaah. Tetapi bagaimana muazzin nak tengok teropong dan sebagainya? Hari ini walhamdulillah dengan kehebatan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia, kita para saintis, para ilmu falak telah dapat mengkaji dan mengetahui hakikatnya bilakah masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan besok tapi tahun depan. 10 tahun akan datang. Kerana perjalanan matahari dan bintang. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah Ta'ala menggerakkan matahari dan bulan pada waktu yang telah ditetapkan. Sebab itu para ilmu falak dapat tahu bilakah berlaku gerhana matahari yang akan datang. Akan berlaku gerhana matahari. Contohnya pada 21 Mac tahun 2035 pada pukul 2.43 minit. Subhanallah. Dengan pasti dop perkiraan pasti. Ternyata betul. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, maka kita mengetahui. Daripada situ juga mereka telah mengira bila waktu zuhur, asar, maghrib, isyak setiap hari, maka telah ada kalender. Muazzin tak perlu keluar tengok dah matahari dah tak perlu dah. Tak perlu ukur bayang-bayang dah tak perlu dah. Lihat kepada kalender. Jadi matahari para muazzin hari ini bergantung kepada kalender. Mungkin kita pernah tertanya, dulu satu hari pun saya pernah tertanya, kat masjid-masjid ni, Imam Bilal laungkan azan, bagaimana mereka nak tahu dalam masuk waktu solat ke belum? Ini kita nak tengok back end. What happened at the back end? Untuk pengetahuan kita, ialah kita pun manusia lah. Kita nak bergantung pada siapa? Nak bergantung pada kalender, kadang-kadang jam, dulu jam ada jam cepat, ada jam lambat. Maka apa kita buat, para muazzin di masjid, somehow, suka ke tak suka buka radio. Buka radio tengah, dengar DJ radio lah.
Dengan ini telah masuklah waktu zuhur di Singapura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu. Maka muazzin pun laungkan azan. Bergantung kepada radio. Sebab itu ada jemaah tanya, Ustaz, sekarang saya kat masjid atau saya berada di luar, radio dah azan, masjid belum azan. Saya berada di Masjid Darul Aman, betul-betul kat Eunos Crescent, boleh dengar azan, contohlah. Atau dengan kita berada di restoran Zamzam, Victory, tempat depan Masjid Sultan, radio dah azan, kemudian masjid belum azan, dah boleh buka ke belum? Contoh. Kenapa ada perbezaan? Kerana yang masjid pun bergantung kepada radio. Radio azan, maka mereka pun laungkan azan. Maka akan keluar azan radio dahulu, tak dapat dinafikan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang di radio pula, jadi jemaah tunggu laungan masjid, bergantung dengan laungan masjid. Muazzin masjid bergantung dengan laungan radio. DJ radio ni pula kena amanah. Radio pula jangan main-main sembarang. Kalau radio tersilap, satu Singapura silap, pernah berlaku. Jadi radio tu tak boleh sembarang. Dia nak kena time betul-betul. Contoh, ketika Ramadan, sebelum laungan azan, ada hikmah Ramadan. Maka hikmah Ramadan, Ustaz ceramah dengan ini, selamat berbuka. Maka laungkan azan. Satu ketika pula, pihak radio pun ada sales department nak jual slot lah. Slot yang paling mahal adalah slot ketika sebelum berbuka. Pasal satu Singapura semua bergantung pada radio, dengar. Contoh. Sekali satu tahun tu, pihak radio dia jual slot, ustaz yang ceramah tazkirah Ramadan, dengan ini selamat berbuka. Terus lepas tu belum buka, terus masukkan iklan lagi. McDonald lah contoh. Ya Allahu Akbar. Orang selamat berbuka, bismillah dah. Terus keluar McDonald pula. Kena komplain, contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita bincangkan adalah mereka-mereka yang nak menentukan, nak laungkan azan, perlu amanah kerana ramai jemaah yang bergantung kepada azan yang dilaungkan. Perlu seorang yang amanah. Dia tak boleh hari ni nak balik cepatlah. Azankan cepat sudah, tak boleh. Dia kena amanah. Laungan azan mana yang boleh dipercepatkan? Satu laungan azan boleh dipercepatkan. Bila? Azan subuh. Azan subuh boleh dipercepatkan. Belum masuk waktu subuh boleh laungkan azan. Sebab tu sebagian negara, sebagian masjid ada dua laungan azan. Azan subuh ada 1 jam sebelum subuh, ada kemudian masuk waktu subuh. 1 jam sebelum subuh untuk kejutkan mereka-mereka untuk tunaikan solat. Baik. Jadi muazzin itu seorang yang pengamanah untuk menentukan seseorang telah masuk waktu solat pada waktu-waktu yang tertentu. Namun demikian, di sebalik amanah yang berat itu, ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, pahala bagi mereka adalah amat besar. Pahala bagi para muazzin sangat besar. Kerana seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahawasanya muazzin pahalanya begitu besar kalaulah manusia, orang tahu ganjaran fadilat laungkan azan, orang akan merebut nak laungkan azan. Kalau tak dapat diberi kesepakatan bilakah laungan azan, maka kalau perlu untuk mengundi, mereka akan mengundi untuk rebut fadilat ganjaran laungan azan. Apakah antara ganjaran laungan azan? Kita tahu bahawasanya barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang mengajak kepada kebaikan. Kita ajak, yuk kita belajar agama lah, datang kuliah. Kawan kita baik-baik tak datang kuliah pun datang kuliah. Nescaya dengan ajakan kita tadi, kawan kita yang datang kuliah dapat pahala, kita yang tukang ajak pun dapat pahala. Kita galakkan kawan kita berpuasa. Kawan kita puasa. Kawan yang berpuasa dapat pahala. Kita yang ajak pun dapat pahala. Contoh.
Barang siapa ajak kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukan kebaikan tadi. Maka dari itu para jemaah, bisnes yang tak rugi, dakwah fi sabilillah. Ajak orang kepada kebaikan. Ajak orang kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di sana ada satu golongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Lakukan para jemaah berdasarkan kemampuan kita. Apa saja kemampuan kita, sama ada dengan mulut kita, dengan WhatsApp, dengan apa saja social media, ajak orang lakukan kebaikan. Alhamdulillah. Muazzin, cerita kita di muazzin. Muazzinnya lakukan, apakah kebaikan dia lakukan? Pertama sekali, orang yang tak tahu bila masuk waktu azan. Dengan laungan azan muazzin, telah masuk waktu solat. Dia tahu. Kemudian muazzin lakukan, hayya ala solat. Marilah solat. Hayya alal falah. Marilah menuju kejayaan. Orang pun masuk ke masjid tunaikan solat. Allahu Akbar. Mereka yang tunaikan solat itu dengan laungan azan muazzin. Muazzin dapat pahala orang-orang yang menyahut panggilan azan tadi. Subhanallah. Sebab itu kalau manusia tahu ganjaran azan, mereka akan merebut. Dan kalau kita tahu muazzin bergantung kepada radio. Radio tu di sebalik DJ yang mainkan lagu setiap hari yang melalaikan telah masuk waktu azan. Tuk, dia picit. Semua masjid bergantung kepada radio DJ tadi. Pahala besar tak? Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang orang-orang yang awam tengok tak ada benda, dia buat pahala yang tak nampak tetapi memberikan kemanfaatan kepada orang. Berbeza dengan pahala orang yang mengaji Quran siang dan malam. Dia mengaji Quran siang dan malam memanfaatkan dirinya sendiri. Seseorang yang lain dia buat pahala sesuatu amalan yang kecil, beri kemanfaatan kepada ummah, masyarakat. Khairukum anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling beri kemanfaatan kepada manusia. Allahu Akbar. Contoh, para jemaah yang dirahmati Allah. Pahala besar muazzin. Laungkan azan. Laungkan azan kat rumah. Laungkan azan. Kat tepi tingkap ke laungkan azan. Orang kat bawah dapat dengar. Selain daripada itu dakwah. Dakwah yang bukan Islam ke yang Islam, yang sedang tidur, yang sedang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Contoh. Tapi dengan satu syarat. Muazzin laungkan azan lillahi ta'ala, ikhlas fi sabilillah. Ikhlaskan diri. Jangan ketika laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap aku laungkan azan ni. Mesti orang terpegun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rugi. Syaitan akan datang berbondong-bondong untuk mengganggu niat seorang yang melakukan amalan soleh. Laungan azan begitu besar pahalanya, syaitan pasti akan ganggu. Kau sedap ni, orang mesti tarik sikit lagi. Oh, ini mesti laungkan, gelik sikit lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dia pun terpegun dengan dirinya sendiri. Datanglah perasaan ujub, riya, sum'ah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dari perkara-perkara sedemikian. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, imam. Al-imamu dhaminun. Imam itu yang memberikan penjamin. Kemudian imam ke depan. Muazzin pahala dah diganjarkan.
antara muazzin dengan imam, pahala mana yang lebih besar? Imam yang berada di hadapan menanggung para jemaah yang berada di belakang. Apa saja makmum lakukan, imam dapat pahala kerana dia yang memimpin. Tetapi pada masa yang sama, dia juga menanggung. Imam itu para jemaah yang dirahmati Allah. Contohnya, kalau kita ni ramai sangat orang nak bertemu dengan raja, nak bertemu dengan presiden, siapa juru cakap? Kau pergilah. Kau cakap, okeylah, aku pergi. Dia berkehadapan, bertemu dengan raja. Dia mewakili rakyat jelata. Maka imam lebih kurang sedemikian mewakili para makmum berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta permohonan daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau redai ya Allah, yang telah kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan untuk kami jalan-jalan mereka yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan mereka yang sesat. Imam itu berhadapan mewakili para jemaah menghadap ilahi, mohon kepada Allah. Dia itu penjamin kepada yang lain. Makmum kalau silap, makmum kalau lalai, kalau dia solat berjemaah, Allah Ta'ala terima pahala, terima ibadah sekaligus en bloc. Kesilapan makmum yang kecil tak diperlihatkan. Contoh para jemaah. Maka pahala imam besar. Kalau pahala imam besar, siapa akan datang? Iblis. Pasti akan ganggu imam. Imam, kau nak bawa Quran nanti nak bawa surah apa? Nak bawa cara bacaan siapa? Nak baca Abdul Rahman Sudais ke? Nak baca cara siapa yang sedap-sedap lah biar makmum terpegun. Imam pun bawa Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sedap tak ni? Ni mesti makmum mesti puji aku nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat nak jadi imam mudah. Susah. Sukarnya adalah kita mewakili para makmum berhadapan dengan Allah. Kemudian datang iblis, syaitan, gangguannya lain. Nak ganggu tepis iblisnya lain, nak betulkan niatnya lain. Bukan mudah para jemaah. Sebab tu kita katakan, imam kadang-kadang qul a'udzu birabbin nas pun lupa. Ya, kadang-kadang qul a'udzu birabbin nas pun lupa. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik jangan bawa qul ya ayyuhal kafirun. Baca sendiri kat rumah, boleh baca 10 kali. Menjadi imam, elakkan qul ya ayyuhal kafirun. Takut nanti tak masuk nanti. Na'udzubillah. Contoh. Imam Fatihah pun lupa. Ya, kadang-kadang bukan mudah. Yang kat belakang relax. Kita berhadapan nak bertemu dengan Allah. Sebab tu untuk imam itu, para jemaah yang dirahmati Allah, nak kena ikhlaskan diri ketika berhadapan menjadi imam, ketika baca Fatihah, seolah-olah aku ini mewakili jemaah di belakang, menghadap Allah Ta'ala, mohon daripada Allah Ta'ala, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan mereka-mereka yang telah kau beri nikmat, bukan jalan mereka-mereka yang kau murkai, bukan pula jalan mereka-mereka yang sesat. Amin. Ketika itu, elakkan perasaan sedap tak bacaan aku, sedap tak begini, sedap tak, semua tinggalkan. Pada ketika itu, niatkan, ya Allah, betul-betul merendah diri kepada Allah kerana kita mewakili jemaah yang berada di belakang. 1 saf, 2 saf, solat Jumaat 4,000 jemaah. Contoh. Jadi bukan mudah.
Dan pada ketika kita sujud, sempurnakan sujud kita. Ketika kita berdoa, Allahumma ghafir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Rabbi ghafir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Doa pada Allah mewakili jemaah yang berada di belakang. Mudah? Tak mudah. Lambat sikit, jemaah komplain. Nak cepat, aku mewakili kalian. Nak baca cepat-cepat, wasted. Ini doa yang makbul, doa yang baik. Jemaah tak faham. Maka jangan lambatkan sangat, jangan cepatkan sangat. Lakukan medium. Para jemaah yang dirahmati Allah. Al-imamu dhaminun. Seorang imam adalah penjamin. Ketika kita mendirikan solat para jemaah, kita ada imam. Di luar solat, kita belajar Quran, belajar tajwid. Ketika kita baca waladhdallin, kena berapa harakat? Kena 6 harakat, kena sempurna. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, qaf ni nak kena sempurna, allazi zal ni nak kena sempurna. Oh, qalqalahnya mana? Ketika luar baca Quran, ketika belajar tajwid, ketika kita menjadi makmum, kita bukan pengadil, kita bukan guru, kita bukan tester. Jangan pula kita, ni imam ni baca salah ke tidak ni? Imam ni baca waladhdallin. Awak ni jadi tester pula nak cek imamnya bacaan. Sedar awak tu makmum. Pada ketika itu imam dhamin, imam penjamin. Tinggalkan segala perkara-perkara yang awak nak pertikaikan. Serahkan antara imam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak cari kesalahan imam. Zalnya tak betul ke, tajwidnya salah ke, itu antara imam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lihat kemungkinan besar niat si imam itu lebih suci daripada niat awak yang sebagian makmum. Yang ketika solat nak cari kesilapan imam. Dan imam antara dia dengan Allah Ta'ala, perbetulkan niat. Tinggalkan riak, sum'ah. Tinggalkan. Jangan baca Quran, oh sedap bacaan aku. Tinggalkan. Kalau nak, oh sedap, carilah penyanyi. Penyanyi mereka nyanyi, oh mereka memang dapat dodoikan. Pasal memang chorus tu memang tinggi. Terbiasalah. Kerana kadang-kadang kita tengok masyaikh, kiai besar. Kenapa bacaan Al-Quran dia mendatar saja, tak seperti sebagian imam? Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan sebagian nikmat kelebihan kepada golongan-golongan tertentu. Pertama, itu adalah kurniaan Allah. Allah Ta'ala kurniakan atas dengan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang dia sukai untuk bacaan lebih sedap, lebih merdu seperti para a'immah kita, imam-imam yang masyhur yang kita dengar. Dan ada kat dalam YouTube, Alhamdulillah dapat kemanfaatan. Tetapi sebab yang kedua, ada sebagian tok kiai ke para ulama, mereka habiskan masa dengan mengkaji dengan mengkaji dalil-dalil, hafal hadis. Kadang-kadang mereka kurang masa nak memperhaluskan bacaan Al-Quran untuk melagukan. Maka atas dasar demikian, kadang-kadang sebagian ulama yang masyhur, bacaan dia biasa sahaja. Kadang-kadang sebab-sebab yang lain, seringkali apabila kita baca terlalu sedap, terlalu itu, maka datang perasaan riak, ujub, sum'ah. Maka perkara-perkara sedemikian perlu kita jaga, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itulah antara perkara-perkara yang harus kita renungkan. Baik. Al-imamu dhaminun. Maka imam adalah orang yang penjamin untuk menjamin para makmum yang berada di belakangnya semua sah solatnya. Kalau kita menjadi imam di masjid, walhamdulillah. Tak menjadi imam di masjid,
kita menjadi imam di rumah. Walaupun isteri kita lebih berilmu dari kita, walaupun isteri kita lebih sedap bacaan Al-Qurannya, lebih pandai tajwidnya, lebih baik apa juga, tetapi tiba waktu solat, suami kita berada di hadapan, ayah kita berada di hadapan, abang kita berada di hadapan, dia tu imam. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Sedangkan para muadzin adalah yang diamanahkan. Para muadzin, imam berada di hadapan, kadang-kala imam terlupa. Muadzin kena betulkan. Kadang-kala imam sedang solat, imam pusing, bahkan kadang-kala pingsan. Muadzin kena pergi maju ke hadapan, gantikan tempat imam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, moga-moga kita tergolong bersama golongan hamba-hamba Allah yang mendapat keridaan Allah di dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis ke-81. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi salatu yantaziru salah wa taqulul malaikah Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa au yuhdith. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud seorang hamba senantiasa dan masih lagi mendapat ganjaran solat yang berterusan selagi mana dia berada di tempat solatnya ketika pertama menanti masa untuk tunaikan solat. Atau kedua, tak ditulis di sini. Dalam hadisnya ada ditulis. La yazalul abdu fi salatin makana fi salatu yantaziru salah wa taqulu makana fi salatu yantaziru salah. Ataupun selagi mana dia berada ketika solat atau menantikan solat. Wa taqulu malaika, lalu para malaikat mendoakan untuknya, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Ya Allah rahmatilah dia sehinggalah dia itu keluar daripada tempat duduk solat ataupun sehingga dia itu berhadas. Maksudnya di sini, kadang-kala selepas solat maghrib kita nantikan duduk di sejadah, nantikan solat isyak. Selagi mana kita duduk di tempat sejadah, nantikan solat isyak, kita pun istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun banyakkan baca la ilaha illallah. Para malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dosa hamba-Mu ini, ya Allah rahmatilah dia. Selagi mana dia masih duduk di sejadahnya tadi, selagi itu dia dapat pahala seolah-olah dia continuously solat sambil nantikan. Sehinggalah dua perkara. Dia meninggalkan tempat solat tadi, atau yang kedua, sehinggalah dia berhadas. Dia tinggalkan tempat solat, dia beredar, atau dia dah berhadas, batal, tak dapat pahala solat, dah habis. Zaman sekarang tambah yang ketiga. Zaman sekarang tambah sebab yang ketiga. Selagi mana dia belum ambil handphone, buka handphone, tengok handphone dia, dia dapat pahala seolah-olah dia sedang solat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berada di masjid selepas solat maghrib, sekali-sekala
nantikan solat isyak dengan kita beriktikaf atau kebetulan ada kuliah. Alhamdulillah, iktikaf. Kalau kita tak berpeluang ke masjid, selalunya lepas maghrib kita bangun, dah solat maghrib, alhamdulillah. Solat isyak, nanti dah azan isyak, kita datang. Tapi sekali-sekala, kalau kita sibuk sangat, seminggu sekali. Kalau sibuk sangat, sebulan sekali. Solat maghrib, awal waktu, lepas solat maghrib, kebetulan suami pun tak ada. Sama ada suami pergi bekerja ke, bertugas ke, atau sebab-sebab yang lain. Maka sambil menantikan. Aku selalu lepas maghrib buat apa? Tengok TV ke, baring ke, main game ke. Tapi hari ini aku nak luangkan masa antara maghrib dan isyak, nak duduk beristighfar pada Allah. Apa kata para jemaah? Sebab kadang-kala kita kurang habiskan masa, kita kurang luangkan masa bertafakur, kurang luangkan masa bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kurangkan masa jaga hati kita. Hati kita semakin hari semakin lalai. Kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Kita dilalaikan dengan hiburan. Kita dilalaikan dengan filem. Dilalaikan dengan sosial media. Perkara-perkara ini semua hanya akan menggelapkan hati kita. Memenatkan minda kita. Penat minda kita. Tetapi tidak mendatangkan ketenangan jiwa. Dapat ketenangan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tambahkan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Maka para jemaah, cubalah usaha. Ya, saya mengajak diri saya, ingatkan diri saya terlebih dahulu. Kemudian untuk semua teman-teman, para jemaah, untuk usaha, cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baik. Hadis seterusnya. Jadi kalau kita nak doa daripada para malaikat apa? Malaikat akan datang doakan untuk kita. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, rahmatilah dirinya. Lepas solat, duduk lepas solat. Duduk. Tinggalkan dunia seketika. Mereka akan doakan kita. Dengan zikrullah sambil tu atau sebagainya. Melintasi orang yang sedang solat. Perkara yang berhubung kait dengan solat juga. Wa an Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Juhaim, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadail musalli madza alaih lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayh." Rasulullah telah bersabda, ini adalah amaran untuk siapa? Untuk orang yang suka jalan berhadapan orang yang sedang solat. Rasulullah mengatakan, lau ya'lamul marru, kalaulah orang yang lalu di hadapan orang yang sedang solat tahu ganjaran untuk tunggu, larangan untuk jalan di hadapan orang yang sedang solat, nescaya dia akan tunggu walau selama 40. Tak disebutkan 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan. Untuk tunggu 40 itu lebih baik daripada dia jalan di hadapan orang yang sedang solat. Maka di sini para jemaah, hadis larangan orang daripada jalan di hadapan orang yang sedang solat.
Kalau kita nampak orang yang sedang solat, jangan jalan di hadapannya. Baik. Dalam kita bincangkan perkara ini, perlu kita memahami juga. Orang yang nak solat itu juga mestilah seorang yang jangan menganiaya orang lain. Atau jangan menyusahkan orang lain. Contoh pada hari Jumaat. Hari Jumaat, jemaah ramai. Kita main solat masuk. Okey, penuh-penuhkan saf. Kita pun tak tahu kita berada di mana. Baik. Lepas tu imam pun dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ni makmum. Imam dah beri salam. Aku ada urusan. Ada yang dah balik, silakan. Tapi aku ada urusan, aku nak solat 2 rakaat dulu. Dia pun solat. Sebentar. Sebelum awak solat tu, cek awak berada di mana. Aku berada di sini. Kalau aku solat sini, menjejas tak orang lain? Maka kalau boleh, ubah tempat, pergi one corner. Kalau dia berada betul-betul kat depan pintu masjid, awak solat di situ boleh jatuh hukum haram solat kat situ. Kerana melarang orang daripada lalu lalang. Maka sebelum nak solat itu, cek kiri, cek kanan. Oh, ni tak sesuai. Maka aku berada di tempat yang orang akan lalu lalang. Ubah tempat kita. Contoh. Maka tidak boleh kita solat betul-betul di tempat pintu. Kerana pintu tempatnya adalah tempat orang nak lalu lalang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baiklah. Kebetulan kita dah solat Allahu Akbar. Kemudian tanpa kita sedari, ada orang nak lalu pula. Aku tersalah ni, ini depan pintu ni. Tadi tak perasan. Jadi macam mana? Kalau kita dah tahu ada orang nak lalu, kita berada di tempat yang salah, sedang kita solat, depan kita kosong, maju ke hadapan, gerak ke depan. Gerak ke depan, orang dah boleh lalu. Kita jangan syok sendiri. Allahu Akbar, khusyuk betul. Sedangkan orang nak lalu tidak boleh. Jadi kita kena jadi seorang yang bijak. Kalau dah memang ada orang nak lalu, kita gerak ke kiri sedikit. Atau gerak ke kanan sedikit. Kita ke kiri dan ke kanan ada jemaah. Orang nak lalu tak boleh. Dia nak keluar katakan. Kita ke kanan sedikit, dia dapat lalu masuk lorong. Silakan. Tak ada masalah. Habis Ustaz, saya bergerak. Tak mengapa, diperbolehkan bergerak. Kalau ada ruang kosong kat depan pun, kita boleh gerak ketika solat berjemaah, menutupi ruang kosong. Maka kita jadi seorang yang bertanggungjawab. Maka sebelum kita nak salahkan orang lain yang lalu di hadapan kita, kita pun nak kena tengok diri kita. Di mana kita berdiri. Contoh, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kan saya lihat perkara begini, kadang-kadang masyarakat kita, ketika terutama solat Jumaat lah, asal boleh tak peduli hal orang, urusan orang. Kadang-kadang lepas solat sunatnya betul-betul depan pintu. Contoh. Jadi gunakan kebijaksanaan. Kita pula kalau nampak ada orang yang sedang solat, maka kalau kita ada memang boleh bersabar, kita nantikan. Ustaz, bagaimana kalau kita nak solat berjemaah, kemudian sedang solat berjemaah, kemudian kita terbatal wuduk. Kalau terbatal wuduk, maka keluar. Keluar cari mana yang sesuai. Kalau perlu berjalan di hadapan orang yang sedang solat tadi, kalau ada maslahah, dimaafkan. Ada maslahah. Keperluan. Sama ada kalau kita tak keluar, mungkin kita bakal maaf kata terkencing kat masjid. Lagi memberatkan. Apabila kalau kita tak keluar, mungkin maaf kata kita ada diarrhea. Mungkin mengotori masjid. Maka keluar, dimaafkan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi perkara-perkara sedemikian adalah perkara-perkara yang perlu kita memahami tanggungjawab kita. Walaupun secara umum kita dilarang jalan di hadapan orang. Tetapi kadang-kadang silapnya silap orang yang sedang solat. Sebagai perbincangan. Baik, kita dilarang berjalan di depan orang yang sedang solat. Apakah jarak yang kita perlu berikan kepadanya? Jarak yang kita perlu berikan kepadanya adalah jarak sekadar dia mampu sujud. Jadi kalau kita sedang solat, ada orang sedang solat di sini. Jarak dia sedang sujud, kita dah boleh jalan selepas kawasan dia sedang sujud.
Kalau baik, kalau kita nak ikut sunnah juga, kalau kita nak solat, katakan di mana juga, kalau kita tak tahu ada orang ke tidak, mungkin kita solat ke depan dekat dengan tembok. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita cari tiang di tepi tiang. Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin kita letak sesuatu. Beg kita atau sebagainya sebagai penghalang. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Itu dia para jemaah beberapa perkara yang boleh kita renungkan. Perkara seterusnya. Perkara seterusnya adalah bab seterusnya, yakni bab dalam membincangkan beberapa solat sunat dan doa yang makthur. Kita masih lagi bincangkan tentang solat atau perkara-perkara yang berhubungkan dengan solat. Ada beberapa perkara solat sunat atau doa-doa yang makthur. Apakah dia? Baik. Kita lihat di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis ke-83. Hadis ke-83 adalah hadis mengenai solat sunat sebelum dan selepas zuhur. Apakah antara solat sunat sebelum dan selepas zuhur? Penulis mengatakan di sini. An Ummi Habibah radhiyallahu anhu zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi Habibah. Ummi Habibah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat dan 4 rakaat selepasnya, maka Allah mengharamkan daripadanya api neraka. Barang siapa beristiqamah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah haramkan baginya api neraka. Untuk siapa? Kalau kita tidak bekerja atau kita tak nak bekerja di luar, kita bekerja di rumah, masa kita memang banyak masa. Kalau dapat, bagi mereka-mereka yang ada masa, cuba laksanakan beberapa solat rawatib. Solat rawatib adalah solat-solat yang mengiringi solat fardu. Solat rawatib ada beberapa. Solat rawatib yang paling ringkas, kalau dapat kita istiqamahkan, kita laksanakan 10 rakaat solat rawatib, solat sunat setiap hari. Apakah dia 10 rakaat? 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 4 6, 2 rakaat selepas maghrib, 2 4 6 8, 2 rakaat selepas isyak. Ini dia 10 rakaat, cuba laksanakan. Kalau mereka yang ada masa yang lebih, buat 12 rakaat setiap hari. Itu lebih afdal. Barang siapa buat 12 rakaat, dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan, Bunya lahu baitan fil jannah. Dibina baginya sebuah rumah dalam syurga. Atau sebuah istana dalam syurga. Siapakah dia? Untuk siapa dia? Yang buat 12 rakaat setiap hari. Kalau kita katakan 12 rakaat, berapa rakaat solat-solat sunat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur,
2, 4, 6, 8. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Barang siapa yang berkemampuan, istiqomahkan 12 rakaat ini. Bunya lahu baitan fil jannah, dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga. Dalam hadis ini ada perkara yang lain. Dalam hadis ini yang 12 rakaat itu kalau dapat kita laksanakan dah masya-Allah tabarakallah. Tetapi bagi mereka yang memang suka dirikan solat, memang kat rumah pun aku daripada tak buat apa-apa, solat lagi baik, maka lakukan yang 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas tu. Dalam hadis ini, barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka diharamkan baginya neraka. Kalau kita ada waktu, dah memang dah pencen Ustaz, kat rumah pun nak buat apa? Pagi tunggu malam, malam tunggu pagi. Hidup aku zuhur tunggu asar, asar tunggu maghrib, Masya Allah. Baik. Zuhur tunggu asar, asar tunggu maghrib, maghrib tunggu isyak. Baik sangat. Orang yang Allah Ta'ala tidak beri hidayah, kadang-kadang pagi buat perkara yang lain, tak fikir zuhur, tak fikir asar. Tak kenal zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak kenal. Kita ni baik Masya Allah bagi sebahagian orang-orang man rahimahumullah. Orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara, merahmatinya. Kalau dia nak buat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Zuhur 4 rakaat. Jadi berarti tengah hari aku buat 4, 8, 12 rakaat. Berat beratlah, malas. Solat malaslah. Cuba kita solat, kita duduk 2 jam tengok movie. Tak penat. Cuba duduk 30 minit mengumpat orang. Tak penat. Solat penatlah. Biasa. Iblis, syaitan tak akan bawa kita suka kepada ibadah. Dan kalau kita mampu, sebab tu saya tak paksa. Kalau dapat buat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat selepasnya, dah bagus sangat. Alhamdulillah. Ustaz, kalau kita buat 4 rakaat tu macam mana solat? Solat sunat secara umum 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, alhamdulillah. Jadi penulis mengambilkan beberapa solat-solat sunat. Tadi Ustaz kata tentang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Asar tak ada ke? Kalau dalam ganjaran tersebut, asar tak ada. Asar memang solat rawatib ada kategori muakkadah dengan ghairu muakkadah. Salat yang sangat dituntut dan tak dituntut sangat. Yang muakkadah tu yang dituntut. Tetapi barang siapa yang ada masa juga, kalau nak solat sebelum asar, dipersilakan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Solat sebelum asar bukan kategori solat sunat muakkadah. Bukan. Tak sangat dituntut. Tetapi barang siapa yang nak solat, alhamdulillah. Barang siapa nak solat sunat sebelum asar, afdalnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Allah merahmati, Nabi berdoakan dan mengkhabarkan, Allah merahmati mereka-mereka yang tunaikan solat 4 rakaat sebelum asar. Wajib tak? Tak wajib. Dituntut tak? Tak dituntut. Berarti kadang-kala kita buat, kadang-kala kita tak buat. Kebetulan berada di masjid, masjid lepas azan, masjid menantikan jemaah yang lain datang, kita tunaikan solat. Solat sunat sebelum asar. Baik. Jadi solat sunat sebelum asar bukan muakkadah. Yang muakkadah tu adalah 12 rakaat. Cuba ingat.
Cuba amalkan. Daripada 12 rakaat tadi para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita pun sibuk, terutama sekali orang lelaki yang di sebelah siang pergi kerja, nak solat 4 rakaat semua tak mampu Ustaz, kita tempat kerja. Baiklah. Dalam keadaan sibuk bagaimana sekalipun, orang-orang yang super sibuk atau sebagainya, satu solat sunat jangan tinggalkan. Apakah dia? Solat sunat sebelum subuh. Ini hadisnya antara lain. Hadis ke-85. An Aisyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum solat fajar atau 2 rakaat sebelum solat fardu subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala kita mengadu kepada Nabi, kadang-kala kita mengadu kepada suami. Bang, saya nak ini, saya nak itu, suami tak kasih. Kita mengadu kepada suami, abang dah janjikan nak belikan ini, tapi abang belum mampu. Kita nak sangat itu atau ini, tak dapat. Jangan berduka cita. Besok bangun awal, selepas azan subuh, sebelum solat fardu subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ketahuilah awak solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh lebih baik daripada apa yang awak tak dapat semalam. Jangan berduka cita. Sebelah siang nanti, bang, tak apa yang semalam dah tak payah bang. Saya dapat sesuatu yang lebih baik. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita mengetahui. Tetapi ramai manusia lalai. Cuba kita katakan, barang siapa solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, pemerintah akan kasih dia $10,000. Apa jadi? Barang siapa solat sunat sebelum subuh kat Masjid Qasim, setiap seorang akan dapat iPhone yang terbaru. Mungkin kita bermalam kat Masjid Qasim. Mungkin kita bermalam, tapi tak dibenarkan bermalam. Mungkin kita pergi hotel berdekatan Masjid Qasim. Tak nak miss. Pasal kita nampak dunia. Material kita nampak. Wang ringgit kita nampak. Pahala tak nampak. Allah beri jaminan, ganjaran. Rasulullah beri jaminan. Rasulullah khabarkan, rak'atul fajri, 2 rakaat sebelum solat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tak mampu solat sunat sebelum zuhur, tak mampu solat sunat selepas maghrib, selepas isyak, atas sebab-sebab tertentu, letakkan tekad. Jangan sampai tinggalkan 2 rakaat sebelum solat subuh. Walau kita berada di luar, walau kita bermusafir, walau berada di mana sekalipun, laksanakan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat ya, dalam setiap hari yang kita wajib solat 5 waktu. Tapi ada solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum zuhur, solat sunat selepas zuhur. Yang ni sunat saja. Kalau tak buat, barang siapa meninggalkan semua solat sunat tetapi hanya buat yang fardu dan dijaga betul-betul solat fardu, dia akan masuk syurga. Yang wajib hanya 5 waktu. Tetapi yang lain adalah sunat, kita tetap nak dapatkan ganjaran. Ingat tak kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj?
Ingat. Isra' dan Mi'raj apa berlaku? Nabi SAW di-mi'rajkan, diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian di-mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW menerima amanah. Apa dia? Ibadah solat. Asalnya Nabi menerima solat, satu hari berapa waktu kena solat? Berapa waktu? 50 waktu. Satu hari 50 waktu. Macam mana 5 waktu dah tak mampu nak tunaikan? Satu hari 50 waktu. Kemudian kisah yang masyhur, Nabi turun, kemudian diberi nasihat oleh Nabi Musa, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian daripada 50 waktu tu, jadilah 5 waktu. Alhamdulillah. Setakat nak berbincang. Kalaulah kita dituntut menunaikan solat 50 waktu, agak-agak macam mana solat 50 waktu tu? Baik para jemaah. Yang solat 50 waktu tu telah diwajibkan hanya 5 waktu. Yang lain tak diwajibkan. Tetapi antara lain, kalaulah tetap diwajibkan 50 waktu tu, kemungkinan bilakah waktu-waktu yang 50 tadi? Bermula dengan solat sunat sebelum subuh 2. Kemudian solat fardu subuh, satu lagi waktu. Kemudian terbit matahari, solat duha. Solat duha sekarang semua sunat. Tapi kalau Nabi tak turun minta, dah jadi wajib. Solat duha mungkin 8 rakaat, 8 waktu tadi. Kemudian matahari condong ke arah barat. Kemudian ada beberapa solat. Solat sebelum zuhur, wajib. Solat fardu zuhur 4 rakaat, wajib. Kemudian solat selepas zuhur 2 rakaat, 2 rakaat wajib, wajib. Kemudian masuk waktu asar, sebelum asar 2 rakaat, 2 rakaat wajib, wajib. Maka solat fardu asar. Kemudian terbenamnya matahari, maka solat sebelum masuk solat zuhur, solat maghrib wajib solat 2 rakaat. Kemudian solat fardu maghrib 3 rakaat, maka wajib. Kemudian antara maghrib dengan isyak, mungkin orang nak tunaikan solat awwabin, solat 6 rakaat, wajib, wajib, wajib. Kemudian solat fardu isyak, wajib. Sebelum isyak solat 2 rakaat, selepas isyak solat 2 rakaat. Kemudian qiyamul lail yang kita solat 8 rakaat pada waktu malam, mungkin wajib. Kemudian solat witir 50 waktu. Mampu tak? Tak mampu. Daripada 50 waktu tadi, yang diwajibkan hanya 5 waktu. Tetapi daripada 5 waktu ini, bagi mereka-mereka yang Allah beri taufik dan hidayah, Allah beri hidayah kepada mereka, dia tetap laksanakan 50 waktu tadi. Ada yang laksanakan 50 waktu tanpa dia sedari. Ada yang tak mampu laksanakan 50 waktu, tapi laksanakan 30 waktu. Ada yang 20 waktu. Ada yang 5 plus 12 waktu. 12 tadi yang plus rawatib-rawatibnya. Maka laksanakan para jemaah selain daripada 5 waktu. Antara solat-solat sunat, maka solat sunat 2 rakaat sebelum subuh paling afdal. Paling dituntut. Kemudian kalau mampu, solat pada waktu duha. Terutama sekali mereka-mereka yang tak bertugas di luar, yang bertugas di rumah. Ada masa solat duha. Solat duha paling tidak 2 rakaat, paling bagus 4 rakaat. Sebelum kalau dia nak buat 8 rakaat, itu kalau kemampuannya. Paling tidak 2 rakaat, tetapi paling kurang sempurnanya 4 rakaat. Dah dapat buat solat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat adalah sangat baik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita untuk hari ini, dan kita akan sambung perbincangan dengan hadis-hadis yang lain seterusnya insya-Allah pada pengajian akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.